Tapi akhirnya saya fikir, saya bilang, aku nak pakai nama Atin je lah. Biarkan nama tu lebih senang sebab tak ada orang kat Singapura ni yang terdengar ada nama Atin tu kan. So, I better use nama Atin lah. So, itulah jadi kekalnya Atin Ahmad. Memang bilangan adik-beradik tu memang ramai. Jarang kita dengar orang yang punya bilangan anak yang 2 atau 1. Kebanyakannya anak diorang mesti lebih daripada 5 atau ada 4 orang standard lah. Pada ketika itu. Pada ketika itu. Tapi ada yang lebih daripada 13, 14 ada. Jiran saya yang ada adik-beradik sampai 16 orang. So jadi dari segi makan minum tu agak bermasalah juga sebab kita makan bercatu. Kita makan apa yang ada. Saya rasa kita dulu tak pernah cerewet. Waktu saya kecil-kecil, mak saya agaknya dia nak mengawal macam mana ekonomi tu atau makanan tu cukup untuk semua orang. Kita 5 beradik makan satu pinggan tu, nasi dengan lauk semua situ, ikan semua secubit-secubit dan mak akan suapkan ingat pencak silat, ingat Syekh Alauddin. Semasa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Saya tidak begitu suka berbual pasal diri memang seorang yang pendiam dan amat pemalu. Main goli, main Kampung captik. itu adalah Peluang untuk anak-anak mampu memikat dengan bahasa yang mudah. Seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk seninya. Kita tanyakan mengapa. Kita bersama pengasas dan pengarah artistik Teater Kami Limited, Puan Halimah Jaafar. Puan Atin Ahmad, terima kasih kerana bersama kami dalam projek Bual. Kita mula dengan nama Atin Ahmad, ya, dan saya rasa ramai yang tahu nama gelaran atau nama seni anda, Atin Ahmad. Dari mana terlahirnya nama Atin Ahmad ini? Okey, kita pendekkan ceritalah. Nama tu datang dari arwah nenek. Nama Timang-Timangan. Orang-orang dulu kan suka kasih nama yang betul tapi nanti panggilannya lain. Saya pun tak tahu macam mana timbulnya Atin tu sebab yang saya tahu nenek saya timang saya dalam dia menimang tu macam mana nama Atin tu pula yang timbul dan kekal. So dalam family pun sendiri memang saya dipanggil dengan panggilan Atin dan saya rasa selesa lah. Walaupun nama betul tu Halimah kan. Yes, tapi nama tu hanya di IC atau sekolah dulu kan orang kawan-kawan panggil nama Halimah. Tapi Atin tu lebih dipanggil oleh keluarga atau orang yang tempat saya tinggal tu di Kampung Lorong Fatimah. Mereka lebih tahu Atin dari Halimah. Jadi Ahmad tu macam mana datangnya? Ahmad pun sama juga. Bapak saya orang kampung ni dulu-dulu lah. Diorang memang banyak nama gelaran. So nama bapak saya Jaafar. Tapi dia ada panggilan lain pula. Ahmad atau Yakmat. So kalau cakap Pak Jaafar orang tak tahu. Kalau cakap Pak Ahmad, Pak Yakmat orang tahu. So jadi kalau orang datang Lorong Fatimah cari kan kenal tak Atin ataupun kenal tak rumah Pak Yakmat kat mana? Dia orang tahu. So jadi nama tu dah macam mesra di mulut mereka kan. Jadi dengan sendirinya ada nama tu. Jadi bila saya buat teater waktu tu saya menggunakan nama Halimah lah, Halimah Jaafar kan. Tapi satu persembahan saya buat tu timbul pula ada pelakon teater Singapura Halimah Ismail. So orang agak keliru. Jadi a few persembahan saya buat nama beliau yang keluar. Jadi saya cakap lah tak biasa nama kita buat orang lain nama yang keluar. Tapi bukan salah dia lah. Yelah. Tapi akhirnya saya fikir saya bilang aku nak pakai nama Atin je lah. Biarkan nama tu lebih senang sebab tak ada orang kat Singapura ni yang terdengar ada nama Atin tu kan. So I better use nama Atin lah. So itulah jadi kekalnya Atin Ahmad. Jadi Puan Atin sendiri tadi bercakap tentang Lorong Fatimah kan. Saya faham bahawa generasi 50-an mempunyai nukleus keluarga yang agak besar. Adakah ini sama dengan keluarga anda? Oh, samalah. Saya termasuk saya kita ada 10 adik-beradik. 10 adik-beradik? 10. So sekarang cuma satu yang dah meninggal, kita ada lagi 9 orang termasuk saya lah. Memang bilangan adik-beradik tu memang ramai. Jarang kita dengar orang yang punya bilangan anak yang 2 atau 1. Kebanyakannya anak diorang mesti lebih daripada 5 atau ada 4 orang standard lah. Pada ketika itu? Pada ketika itu. Tapi ada yang lebih daripada
13, 14 ada jiran saya yang ada adik-beradik sampai 16 orang. Sehingga saya pun tak ingat mana nombor 1, nombor 2. Pasal ramai sangat. Masa tu semua kecil-kecil kan. Jadi pada zaman ni mungkin jarang kita lihat ya keluarga yang mempunyai 10. Bahkan saya rasa 6 atau 5 pun jarang-jarang kita lihat. Jadi bagaimana keadaan rumah tu pada ketika tu? Bagaimana 10 orang adik-beradik membesar pada ketika itu dan bagaimana ibu bapa anda membesarkan adik-beradik di 10 kampung? orang tu. Entah saya rasa walaupun kita 10 adik-beradik tapi kita sendiri rumah tu dibuat sendiri, bapa buat sendiri rumah tu. So kita ada bilik sendiri untuk adik-adik perempuan, adik-adik lelaki kan. Adik-adik lelaki saya cuma 3 orang aja. Jadi tak ada masalah. Jadi kita yang perempuan ni berlima share satu bilik dan mak bapak dan satu bilik, adalah satu bilik lagi untuk adik-adik lelaki. Kadang dia orang pun lebih suka selesa tidur kat luar. So tidak ada masalah, cuma masalah dari segi ekonomi tu memang ada sebab cuma bapak saya seorang bekerja sebab kita semua masih kecil lagi. So jadi dari segi makan minum tu agak bermasalah juga sebab kita makan bercatu. Kita makan apa yang ada. Saya rasa kita dulu tak pernah cerewet. Waktu saya kecil-kecil, mak saya agaknya dia nak mengawal macam mana ekonomi tu atau makanan tu cukup untuk semua orang. Kita yang daripada kakak saya sampai kita 5 beradik makan satu pinggan tu nasi dengan lauk semua situ, ikan semua secubit-secubit dan mak akan suapkan satu-satu. Jadi kita makan kat satu pinggan yang sama lah. Saya rasa itu satu hal yang saya pun tak pernah rasa tak puas. Apa yang diberi saya terima je. Dan alhamdulillah saya rasa semua cukup. Soalnya mak saya ni, arwah mak saya, dia memang sikit ke banyak ke, dia pastikan semua anak dia dapat rasa. Kalau bapak saya balik kerja malam ke, bawa makanan macam mi ke, murtabak, dia akan potong kecil-kecil murtabak tu, kemudian mi dia akan taruh kat piring kecil, piring yang orang minum kopi sekarang tu kan. Dia taruh kat situ sikit mi dengan, soalnya semua orang kena rasa. Kalau kita lagi tidur mungkin dia kejut so rasa, kalau kita tak bangun dia simpan. Jadi dari segi makan minum tu saya rasa macam sesusah mana pun kita semuanya rasa kita cukup makan, pakai, semuanya okey sebab saya tinggal di Lorong Fatimah. Satu hal yang menarik, kami boleh pergi ke laut. Macam cari kepar ke, cari ketam tu boleh buat masak. So kalau nak makan sayur kita mungkin cari kat kebun depan rumah tu ada kebun kan. Ada orang tanam pucuk ubi ke, daun pengaga kat longkang-longkang. So itu jadi semua kita boleh ambil menjadi sumber makanan. Jadi saya tidak lihat masalah, tapi saya tahu dari segi keuangan tu agak perit sebab kita waktu sekolah tu memang agak memerlukan bantuan lah sebab harapkan bapa seorang bekerja, gaji pun tak susah mana kan. Itu memang kesukarannya dari segi keuangan memang ada. Tapi alhamdulillah mak saya tu macam mana kita susah pun semua orang makan minum terjamin lah. Cukup lah. Semua cukup, sikit ke banyak ke semua orang dapat rasa. Jadi dengan peristiwa begitu, Cik Tin, adakah ia membuat Cik Tin dengan adik-beradik makin akrab dan rapat? Saya rasa itu mungkin salah satu cara orang lain macam mana kita bonding adik-beradik tu, kita rapat dari segi silaturahim kita sebab kita selalu share apa pun kita telah dididik untuk berkongsi. Jadi benda tu, perkara tu dapat diterapkan sampai sekarang alhamdulillah. Apa yang mak saya latihkan pada kita praktikkan sampai sekarang. Tetap sampai sekarang ni pun kita selalu memang setiap hari Jumaat akan berjumpa di rumah kakak saya yang tua. Dia dah macam mak kan. So setiap hari Jumaat tak payah disuruh, siapa-siapa pun akan tahu pergi ke rumah kakak atau berkumpul. kalau nak saudara memang akan datang ke sana. Macam hari Jumaat lepas kalau kita bulan puasa ke, kita akan buka sama-sama pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu amat macam satu hari yang amat dinanti-nantikan oleh keluarga lah. Macam anak-anak saudara ke, dia tak sabar nak tunggu hari Jumaat nak berkumpul, jumpa sepupu-sepupu semua. Yang adik-beradik, makcik nak jumpa anak saudara ke, nak jumpa cucu ke. Itulah harinya. Okay, kita berbalik kepada zaman Puan Atin tinggal di kawasan Lorong Fatimah itu sendiri. Kawasan itu kawasan Woodland kan, Puan Atin? Saya. Jadi saya dengar-dengar yang ada juga personaliti seni yang tinggal di kawasan itu. Siapakah mereka dan bagaimanakah keadaan kawasan Lorong Fatimah pada ketika itu? Okey, memang ada. Saya rasa ada dalam
4 orang, tak silap saya lah. Waktu tu saya kecil lagi kan. Saya selalu nampak pelakon TV jalan melintas depan rumah. Allahyarham Rosi Jalil, Rubiah Suparman, siapa ni, Maria Musa, bapak dia Musa Abakri. Diorang jalan tu, diorang pergi ke ujung kampung tu, dekat dengan sebelum masuk nak pergi ke Johor. Kat situ ada satu rumah pelakon yang dikenali lah, Mazna Haji Abdul Hamid. Saya sebenarnya ada pertalian saudara dengan dia sebelah mak. Tapi saya tak pergi kepada dia lah. So diorang selalu pergi ke rumah dia. Saya tak tahu, mungkin diorang berlatih ke atau apa ke. Dan kita ada pelakon yang tinggal di situ, Khatijah Abu Hassan. Dia berkahwin dengan Aziz Singa. Kemudian Aziz Singa menetap di kampung saya juga. Dan kita ada pelakon Osman Saleh yang badan besar dulu dari kumpulan seni. Jadi setiap kali diorang lalu lalang tu, saya selalu perhatikan. Saya tak tahu kenapa, saya ada semacam satu influence bila tengok diorang tu. Macam bagi saya diorang ni macam best. Saya tak tahu, saya macam suka ke arah tu. Dari kecil saya memang dah selalu memperhatikan mereka lah. Tapi tak adalah saya ikut mana diorang pergi ke apa. Cuma saya tahu bila diorang selalu, mungkin Mazna Haji Abdul Hamid bergiat dengan perkumpulan seni waktu tu dan juga pentas radio. Jadi mereka pergi ke sana mungkin berlatih atau mungkin ada perbincangan. Jadi itu yang saya selalu nampak, mereka lalu lalang saya perhatikan. Tapi saya tahu Osman Saleh tu memang menetap di kampung kita lah. Khatijah Abu Hassan memang menetap situ. Even Haji Singa, kadang Haji Singa suka lalu lalang rumah kita. Nanti kita panggil dia Abasan. Dulu dia berlakon drama TV bersama dengan Allahyarham Sarip Medan. Saya ingat drama Masa ke apa. Dia jadi anak kepada Haji Sarip Medan. Haji Sarip Medan, dan kita panggil dia nama watak Abah Hassan. Dan dia pula orangnya amat bersahabat. Jadi kita rasa mesra lah, tak nampak macam ada kesombongan ke apa. Bila nampak kita di jalan dia panggil Abah Hassan, nanti dia tangan. Itulah Haji Singa yang saya kenal, orangnya senyum je selalu. So orang-orang ni macam mempengaruhi. Setiap kali saya nampak mereka tu, saya selalu cakap nak jadi macam diorang. Itu yang saya rasa dari dulu saya suka sampai sekarang ya. Jadi Puan Matin, di kawasan Lorong Fatimah tu sendiri, apa yang sering anda lakukan? Apa hobi? Hobi. Kita sebenarnya tinggal kampung banyak aktiviti. Aktiviti yang kita reka sendiri. Kalau kebetulan air pasang besar, air pasang besar tu maknanya saya tahu selalu dia bulan 12 atau bulan 11. Ada certain bulan lah. Air pasang besar tu nanti sampai ke depan tau. Rumah saya sebelah depan dekat dengan railway. Jadi kalau orang rumah dia dekat dengan tepi pantai, kirakan rumah dia orang dengan paras laut tu dah sama lah. Kalau saya ke depan dia masih okey, cuma dekat bilik air je, air naik sikit je. Jadi kita orang lebih dalam keadaan yang tak payah nak susah-susah alih-alih barang kan. Itu air pasang besar yang kita paling tunggu-tunggu sebab nak mandi laut. Tapi saya selalu kena kontrol dengan mak saya. Mak saya tak suka kita selalu mandi laut. Dia kata perempuan mandi laut, nanti lepas mandi laut naik atas muka hitam berkilat. Tapi yang dimarah itu yang kita suka. Sebab kita suka aktiviti bila air pasang besar, kita boleh naik rakit, naik sampan. Banyaklah aktiviti. Kalau tak ada pasal air pasang besar, kita suka aktiviti kita petang hari, kita suka bermain lah. Macam main nombor lari, main jelo, polis inti, sembunyi ibu. So aktiviti tu selalu kita akan organisekan dekat satu rumah yang ada tempat lapang tu. Kita berkumpul kat situlah kita buat aktiviti. Jadi ramai yang sebaya lah pada ketika tu. Ramai lah sebaya, yang kecil-kecil semua ada lah. Semua ikut peringkat. Sebab kita ada, kalau orang yang lebih dewasa, dia orang tak campur kita lah. Tapi kita campur yang geng-geng kita sendirilah, yang jiran-jiran yang terdekat, tak bermakna satu kampung kita ajak bermain, yang tinggal dekat sekitaran rumah kita, itu kita punya geng lah. Jadi di zaman kampung dan juga zaman persekolahan Puan Atin sendiri, anda sekolah di mana dan apakah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam zaman persekolahan? Okey, saya sekolah rendah Masling, gabungan Masling dulu orang panggil, sekolah gabungan Masling, sekolah rendah. Di sekolah tu saya rasa waktu tu memang keadaan penghidupan keluarga saya memang susah. Jadi saya bersekolah Melayu. Masa tu kita nak kena register kan. Saya bilang saya nak masuk sekolah Inggeris. Tapi bapak saya cakap tak boleh, sekolah Inggeris mahal yuran dia. Jadi sekolah Melayu yuran dia murah. Ini fakta ni? Saya rasa masa tu lah. Jadi saya tak tahu betul tidak, tapi saya rasa
tu alasan bapa saya je kot. Sebab saya rasa memang mungkin kena lebih sedikit bayarannya lah untuk certain bahagian. Tapi Jaya ni saya di sekolah, saya yang terakhir dalam keluarga bersekolah Melayu lah. Selepas saya, diorang dah sekolah Inggeris. Memang susah lah dari segi ekonomi sebab kita semua adik-beradik bersekolah. Jadi untuk menyokong keuangan tu agak susah. Tapi waktu tu pun sekolah saya rasa yuran tak mahal. Tapi ekonomi dulu kan dengan sekarang lain. Saya rasa saya pernah bayar yuran 50 sen je. Waktu saya darjah 1 dan kita dapat bantuan buku. Diorang pun cek lah macam latar belakang keluarga yang perlukan bantuan. Saya rasa saya selalu juga dapat bantuan lah. Tapi sementara nak menunggu buku sendiri ada kat tangan tu, memang perit lah. Itu semua consider rasanya agak menjejaskan dari segi minat. Sebab banyak benda yang tersekat, pergi sekolah pun kena buat bekal sendiri, mak masak. Ataupun kadang-kadang saya tunggu bapak saya pass by, jalan dia kat situ dengan van, pasal dulu dia bekerja pasang antena TV. Dulu kan orang mula sibuk masuk televisyen, nak pasang televisyen, nak pasang antena tu. Bapa bekerja kat situ dan jadi dia setiap kali dia melintas daerah tu, saya tunggu kalau dia akan kasih duit jajan lah. Itu yang saya rasa saya paling ingat sekali. Kesukaran kita pun kena jalan kaki. Jalan pula tu ada kena melintasi satu kebun Cina yang bila angin baja dia naik semua jangan tutup hidung. Memang itulah zaman persekolahan, memang betul orang kata banyak kekurangan dia lah. Jadi mungkin yang budak sekarang tak rasa lah. Saya rasa saya syukur melalui hal itu sebab kurang-kurangnya saya dapat berkongsi apa yang saya lalui dengan generasi sekarang memang berbeza. Jadi kalau kita cakap pasal zaman persekolahan, ada tak seorang guru yang mempengaruhi hidup anda? Saya rasa saya tak ada terpengaruh dengan siapa-siapa guru pun. Cuma saya selalu ingat guru-guru yang bagi saya ada sesuatu perangai yang saya suka lihat. Saya ada satu cikgu, nama dia Cikgu Hassan. Kita panggil dia, diorang panggil dia Cikgu Hassan Private Tour. Sebab kat sekolah tu dia paling tua dan dia paling jahat. Dia suka pukul, rotan orang lah, cubit. Pernah satu kali baju saya kena pontong rokok. Dia bukan pontong rokok tau. Sebenarnya dulu kita pakai spray kat arang. Kakak saya yang gosok kat itu. Jadi dia berlubang. Dia cakap saya isap rokok. Jadi saya kena cubit. Awak isap rokok lah. Itu saya ingat sampai bila-bila. Bila masa isap rokok kan, kena cubit. Itu pasal dulu keadaan macam itu kan. Saya ingat dia pasal baju saya yang dia kata saya isap rokok. Saya ingat Cikgu Hassan tu. Dan saya ingat Cikgu Ali yang mungkin nak melihat murid. Saya rasa ni satu cikgu yang punya wawasan. Dia melihat saya ni pendiam, pemalu. Pemalu habislah. Memang tak tahu nak tengok orang takut. Semua tak ada keyakinan diri. Jadi dia lantik saya jadi guru darjah. Gila ke apa saya nak jadi guru darjah? Berbual dengan kawan pun takut, tak berani ke depan. Tapi saya rasa dia ada semacam satu ingin melihat saya ke depan untuk melihat saya bercakap, mungkin untuk melihat saya berani bertanggungjawab. Tapi itu saya lihat dia sebagai seorang guru yang punya wawasan. Tapi saya tidak berapa terpengaruh sebab dia hanya bertugas di situ 2 tahun, kemudian dia kena masuk army lah saya, reservist ke apa. So jadi saya terus terputus hubungan dengan cikgu saya, Cikgu Ali nama dia. Dan tak adalah, semua cikgu yang lain saya tak ada satu pun yang mempengaruhi saya. Jadi sebagai seorang murid pada ketika itu, Puan Atin sendiri, anda murid yang bagaimana? Yang bijak ke, yang suka bersendirian ke? Okey, saya ni dia macam dia lepu tau. Mana yang saya dah biasa, saya memang akan berbual apa semua. Tapi bila saya tak biasa, saya pendiam. Dan saya memang seorang yang pendiam dan amat pemalu. Sebab saya, mungkin zaman tu kita tak banyak dari segi pergaulan yang lebih melambangkan setakat di kalangan kita. Sebab tu timbul perkataan, jangan kata batu burung atau jadi apa something kat kampung je hurah, kat luar tak berani kan. So saya memang tak ada keberanian diri lah. Saya seorang murid yang sederhana saja. Tapi tetap punya cita-cita, tapi mungkin kerana keadaan keluarga yang agak sukar masa tu, dia tidak ada semacam dorongan. Jadi zaman remaja anda pula bagaimana? Ada tak selepas sekolah ada tak perkara-perkara yang mungkin ramai yang tak tahu tentang zaman remaja anda? Macam mana kan, cakap zaman remaja dia banyak sangat. Ceritanya banyak sangat.
Sebab kalau zaman ramainya tu kira kan bila dah masuk sekolah menengah, saya sekolah menengah di Jalan Tek Wai. Sekolah tu pun saya suka sebab bila saya masuk, Ramli Sarip sekolah situ. So kat sekolah saya tu pun banyak penggiat seni. Dolamat, ada pelakon juga yang mungkin saya sebut, mungkin awak tak tahu namanya, Rohani Abdullah. So a few diorang tu semua macam, saya ni lebih terpengaruh kalau saya dengar seni lah. Jadi bila orang-orang ni semua macam memberi satu, wah dia ni rupanya kat sekolah aku, so suka. Suka setakat rasa bangga lah. Dan mungkin yang orang tak tahu, saya ni diam-diam lepu. Saya ni nampak pendiam, tapi bila di kalangan geng saya kepala dang. Kepala dang. Kepala dang lah, sukalah organize antara kita yang rapat lah dengan jiran-jiran saya. Kalau kawan di sekolah, saya ada kawan saya sendiri, 6 orang. Kita kirakan geng yang rapat. Antara kita saja yang tahu perangai antara kita lah. Mungkin kenakalan saya tu, orang tak tahu saya ni suka menggiat, suka tengok. Saya suka tengok sesuatu, nanti saya suka ejek balik. Mungkin itu menjadi satu hiburan pada mereka. Sebab mereka ni kelakar, cekik darah. Itu yang mungkin tak semua orang tahu. Tapi kawan-kawan yang rapat dengan saya tahu perangai saya yang suka mengejek. Tapi lama-lama saya rasa tu tak boleh buat. Sebab apa, bila kita mengejek, usaha kan. Betul. Ini merendah-rendah. Jadi benda ni semua ada baik dengan buruk. Buruknya saya tahu perangai saya tu tak bagus. Tapi mungkin menghiburkan bagi orang lain. Tapi saya sedar tak boleh, saya stop. Dah tak buat lagi lah benda tu. Jadi Puan Atin sendiri, pada usia berapa yang Puan Atin mula bekerja? Dan sebelum teater, ada tak pekerjaan-pekerjaan yang lain sebelum ada buat teater sepenuh masa? Sebelum buat teater sepenuh masa kan, saya banyak kerja main-main tau. Sebab saya rasa saya ni masih kes mencari apa yang saya nak. Sebab saya tak lihat apa yang saya buat tu sebelum ni, itu yang saya nak. Habis sekolah kawan kata, mari kita kerja cari kerja part time ke apa. Cari kerja tapi tak kerja. Buang duit tambang kan. Bila lama kerja juga, tapi bahasa kerja sekejap aja, nanti tukar kerja lain, kerja kat sini bagus, pergi tempat lain. Jadi masa tu tak ada target apa nak buat. Jadi target dia cuma orang kata kerja kat sini bagus, pergi. Kerja bagus, pergi. So lama-lama tu, tapi yang saya tak nafikan, yang tetap melekat dalam hati, saya suka seni tau. Saya mudah terpengaruh. Dulu influence saya lagi, saya orang kau cakap Piramli tu idola, memang saya tak nafikan lah. Saya banyak terpengaruh dengan filem Piramli. Setiap kali saya tengok filem tu, tengok TV ke, wayang ke apa, saya selalu merasakan nak macam gini lah. Tapi masa tu tak tahu mana kan nak pergi. Manalah ada sekolah teater ke, yang ada mungkin persatuan-persatuan seni. Tapi persatuan seni pun tak ke arah dekat area Woodlands kan, dia lebih ke arah ke atas lagi kan. So saya tak tahu. Jadi itu yang saya rasa, pekerjaan tu saya tak fokus apa yang saya nak. Saya hanya setakat bekerja sebab saya perlu duit, saya perlu support family, tolong adik yang masih sekolah, tolong keluarga juga apa keuangan yang mereka perlukan. Jadi saya buat kerja di, saya ingat yang saya agak lama kerja di Tianhua Press, itu syarikat pencetakan, dan saya suka buku. Jadi itulah salah satu cara saya bila kerja kat situ, saya suka buku-buku. Jadi setiap kali, pasal saya di bahagian special handmade untuk buat buku tu, yang orang lain tak akan buat dulu, saya akan buat dulu, baru benda tu release tu pakai mesin kan, tapi saya pakai tangan buat benda tu. Kira kan saya skill juga buat buku. So tak ramai yang tahu tak ramai yang tahu yang saya skill, tapi mana yang rapat di teater kami budak-budak awal diorang tahu sebab saya pernah bilang macam mana nak buat buku tu. Cuma kalau ada barang-barangnya memang boleh buat lah kan. So itu semua bukan benda murah kan. Jadi saya suka. Jadi setiap kali bila buat satu buku tu, kebetulan ada buku pasal filem ke atau apa, saya akan terpengaruh dan suka baca dan simpan. Itu yang saya rasa kerja yang paling lama saya buat, dan sebenarnya bukan itu yang saya nak, tapi saya rasa selesa sikit dari situ sebab selepas tu saya ada bagian dengan teater dan tempat kerja tu dekat untuk pergi tempat teater. Itu yang saya, lepas tu saya berhenti tak kerja lagi sebab dah fokus pada teater. Jadi awal zaman dewasa tu, siapa yang agaknya banyak mempengaruhi Puan Atin sendiri? Adakah keluarga? Maksudnya dari sudut apa? Dari sudut kehidupan. Kehidupan. Saya rasa saya ni seorang yang independen. Saya tidak
dididik yang saya rasa seorang tu, saya rasa yang didik saya mak dengan bapa kan, tapi lebih kepada mak lah. Mungkin saya melihat mak saya struggle macam mana. Saya tidak melihat bapa saya sangat struggle sebab mak selalu di rumah kan. Bapa kan kerja malam baru balik. So saya lebih rasa sendirilah dengan melihat idola-idola ikon yang saya nampak kat TV atau yang saya baca. Orang yang sukses dalam bidang seni lah, itu selalu tak tahu kenapa dia selalu ke arah tu. Jadi saya selalu melihat orang yang berjaya dalam filem ke atau drama waktu tu lah sebagai orang-orang yang membuatkan saya rasa nak jadi macam dia orang. Jadi selain daripada P. Ramlee, siapa? Saya suka Studio Jalan Ampas lah. Dia punya environment tu yang selalu saya tengok filem Lima Bujang Lapuk. Saya rasa suka sebab saya selalu tengok nak jadi macam gitu, nak ada suasana yang macam gitu bekerja. P. Ramlee sebab saya suka satu dari segi bukan kerana lakonan dia tau. Dari segi idea dia dan tim yang bekerja dengan dia yang saya lihat sangat menarik. P. Ramlee. Dan bila saya kemudian kenal dengan Haji Sadiq Medan, dan dia menjadi salah seorang yang saya rasa kuat dari segi influence dan juga Pak Samad lah. Orang yang saya rasa amat mempengaruhi saya dari segi perjuangan mereka. Pak Samad Said Pak Samad Said. Mungkin orang sekarang panggil dia Datuk, tapi lidah saya lebih selesa panggil dia Bapak. So Pak Samad yang saya rasa membaca buku-buku dia, novel dia, bekerja dengan dia, melihat dia sebagai seorang yang saya rasa mempengaruhi saya dari segi apa yang saya nak perjuangkan. Jadi 3 lah Cik Atin, Puan Atin, Haji Sadiq Medan, P. Ramlee dan Pak Samad Said yang banyak mempengaruhi hidup anda.